Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam sesi tadabbur harian satu muka surat satu hari, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-53 ataupun surah Al-Imran ayat 23 sehingga ayat yang ke-29, insya-Allah. Insya-Allah hari ini kita akan baca beberapa ayat ini, iaitu ayat 23 hingga 29 sebagaimana saya sebutkan tadi, dan ayat-ayat ini akan menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita yang pertama tentang sikap orang Yahudi. So sekarang ni kita kembali semula kepada sikap orang-orang Yahudi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat lihat betapa banyaknya semasa kita membaca surah Al-Baqarah dulu, sangat banyak cerita-cerita tentang Bani Israel dan seterusnya. Jadi artinya sesuai dengan keadaan sekarang yang kita menghadapi Bani Israel, walaupun mereka ini sedikit atas dunia ni, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak menceritakan tentang Bani Israel dalam Al-Quran ni. Ini nak menunjukkan bahawa walaupun bilangan mereka sedikit, tetapi mereka ni mempunyai penguasaannya yang hebat atas dunia ni. Mempunyai keadaan-keadaan yang mana power mereka ni seolah-olah mereka ni menggenggam dunia ni, seolah-olahnya. Tapi sebenarnya kekuatan mereka ni lemah. Yang penting kita belajar daripada Al-Quran ni, kita tahu sikap-sikap mereka ni. Dan kalau orang Islam semua tahu tentang Bani Israel ni daripada Quran, maka mereka akan tahulah bahawa sebenarnya siapa Bani Israel ni. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita juga tentang sebenarnya banyak tentang Bani Israel dan juga orang-orang munafikin. Beberapa sikap orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Mereka ni mempunyai sentiasa berfikir apakah yang mereka nak sebut tentang orang beriman. Mereka sentiasa untuk cuba untuk mentashkikkan, menimbulkan was-was di kalangan orang-orang Muslim terhadap apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhirnya, insya-Allah kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya jangan sekali-kali kita ni sebagai orang yang beriman mengambil ketua-ketua ataupun memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang bukan Muslim, terutamanya orang Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan insya-Allah dalam muka surat kita hari ini, muka surat 53. Jadi insya-Allah kita bersama-sama, dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, kalau boleh, kalau sesuai, buka Quran, buka Mushaf, muka surat 53, insya-Allah, untuk kita sama-sama melihat apakah perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu melihat? Allah alam tara, melihat, ataupun tara ni dalam erti bukan melihat saja dengan mata, tetapi maksudnya ialah ta'lam. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu memerhatikan? Tidakkah kamu melihat perangai mereka ni? Perangai apa itu? Allazina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang telah diberikan sedikit daripada kitab. Nasib, hazzan, sebahagian daripada Alkitab. Kitab situ ialah maksudnya kitab Taurat. Walaupun kitab ni boleh jadi makna kitab Injil, tetapi oleh kerana cerita ini dan juga peristiwa sebab nuzul ini adalah sangat-sangat bersesuaian dengan orang-orang Yahudi. Sebab nuzul kepada ayat ni, iaitu sebab turun kepada ayat ni, ialah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Ada beberapa, tapi yang paling popularnya ialah terdapat dua orang, orang Yahudi ni, mereka ni berzina. Jadi akhirnya dan dibawa kepada Nabi sebagai ketua lah pada masa itu. Jadi Nabi SAW bertanya kepada mereka, kalau mengikut kitab Taurat kamu, apakah hukuman orang yang berzina? Mereka asalnya mula-mulanya nak buat apa? Iaitu mereka nak hukumkan dua orang berzina ni dengan diletakkan api di atas muka orang yang berzina tu, iaitu letakkan arang. Arang iaitu
bara yang menyala di atas muka orang tu. Jadi Nabi SAW bertanya kepada mereka, tak ada ke dalam kitab kamu? Jadi mereka berkata tak ada. Pada masa itu ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang Yahudi yang asalnya Yahudi tetapi telah beriman. Dia kata kamu penipu, kazabtum, kamu tipu. Ada. Jadi dibawa kepada mereka, Nabi minta mereka bawa kitab tu, kemudian mereka baca kitab tu. Di mana adakah sebut tentang orang-orang yang berzina ni. Bila sampai ke tempat ayat yang menyebutkan tentang kena rejam orang yang berzina ni, mereka ni dah tutup dengan tangan mereka. Jadi pada masa itulah dikatakan bahawa Nabi SAW telah tolak tangan mereka tu. Ada yang kata ialah Abdullah bin Salam yang menolak tangan mereka tu. Dan di bawah tangan mereka itu ada disebutkan bahawa orang yang berzina hendaklah direjam. Jadi begitulah perangai Bani Israel ini, Yahudi ini, mereka ni tidak mahu berhukum, tidak mahu apabila diajak berhukum walaupun perkara itu disebutkan di dalam kitab mereka sendiri. Jadi Allah SWT sebut ni, yuda'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Mereka apabila diseru, diajak supaya kita semua ni, marilah kita ni berhukum dengan apa yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi thumma yatawalla fariqum minhum. Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada mereka. Fariqun di sini satu kumpulan. Satu kumpulan daripada mereka tidak mahu ikut apa yang ada dalam kitab mereka sendiri. Jadi fariqun di sini ialah dikatakan bukannya maknanya semua orang Yahudi. Sebab ada orang-orang Yahudi yang bekas orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam mahu menerima. Tapi ialah sebahagian yang lain, iaitu pendeta-pendeta mereka secara khususnya minhum wahum mu'ridun, dan mereka ini berpaling daripada menerima hukuman yang telah ditetapkan di dalam kitab mereka sendiri. Kemudian zalika bi annahum, Allah Taala selepas daripada itu menyebutkan reason kenapa perangai mereka macam ni. Perangai mereka yang tidak takut, mereka ni berpaling, mereka tak nak menerima apa yang ada dalam Taurat ni. Kenapa sebenarnya? Jadi Allah Ta'ala sebut sini sebab dia, reason dia ialah zalika bi annahum, itu semua adalah kerana mereka ini qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kerana anggapan mereka, pada pemikiran mereka, pada etikad mereka bahawa mereka ni tak akan masuk neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Berapa hari di sini setengah ulama tafsir mengatakan ialah 40 hari saja. Iaitu bila? Kerana apa 40 hari itu? Kenapa bilangan 40? Kerana mereka kata masa datuk moyang mereka dulu, nenek moyang mereka dulu, mereka ni menyembah anak lembu. Apabila Nabi Musa AS pergi naik ke atas bukit Sinai itu, jadi mereka ni pun menyembah anak lembu mengikut kepada Samiri. Jadi lama masa tu ialah 40 hari. Jadi mereka kata mereka akan dihukum selama 40 hari saja. Sebab itulah mereka, kerana perangai itu, kerana perasaan mereka, kerana akidah mereka yang macam itulah menyebabkan mereka ni tak takut kepada hukuman Allah. Tak takut untuk mengikut, tak rasa tak perlu untuk mengikut hukuman Allah. Kalau masuk neraka pun sekejap saja. Jadi Allah Ta'ala kata, zalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Semua perangai mereka ni adalah kerana mereka rasa bahawa mereka ni tak akan masuk neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim. Allah Ta'ala kata mereka ni ditipu dari fi dinihim, dalam agama mereka. Maksudnya kan, apa-apa ajaran mereka yang mereka dah putar belik tu, itulah dia yang telah menipu mereka. Makanu yaftarun, apa yang telah mereka ada-adakan, penipuan-penipuan mereka itulah yang menyebabkan mereka ni rasa macam tak kisah, rasa macam tak apa. Untuk mereka ni tak ikut kitab Taurat tu. Walaupun kitab Taurat pun sendiri telah diselewengkan, tapi even walaupun dah diselewengkan pun itu pun mereka tak nak ikut juga. Mereka bermain-main juga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut fakaifa iza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Bagaimana? Jadi bagaimana sini adalah Allah Taala sebutkan bagaimanalah keadaannya. Fakaifa haluhum. Soalan sini kan. Agaknya bagaimanakah nanti? Jadi Allah Taala bayangkan iza jama'nahum, apabila nanti kami akan kumpulkan mereka. Kumpulkan mereka ni maknanya pada hari akhirat. Allah Ta'ala sebut liyaumin la raiba fihi, iaitu pada hari yang mana yang tidak ada raib padanya. Raib tak ada syak lagi, iaitu pada hari akhirat lah. Mereka pun percaya, orang Yahudi pun percaya bahawa mereka ni akan dibangkitkan. Jadi agaknya nanti mereka rasa macam tu, perangai mereka macam tu, agaknya apa akan jadi. Jadi Allah Ta'ala ni sebenarnya memberi amaran kepada mereka ni
supaya mereka ni ingat wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat. Setiap orang tu wuffiyat wuffiyat ni wafa ni maknanya ditunaikan, maknanya disempurnakan, dibayar balik wa wuffiyat mereka dah dulu buat apa yang dibayar sini, iaitu kullu nafsin ma kasabat. Maka sahabat artinya apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan. Semasa atas dunia ni mereka buat macam ni, buat macam ni. Semua benda tu Allah Subhanahu Wa Taala kata wuffiyat kullu nafsin. Semua benda tu akan dibayar. Kemudian wahum la yuzlamun, dan mereka itu tidak akan dizalimi. Jadi maksud dizalimi di sini ialah maksudnya ialah mereka tidak akan ditambah biziyadah dengan binaksin, iaitu tambah maksudnya ialah kalau buat sikit akan dibayarlah sikit, kalau buat banyak, kalau buat dosa banyak kenalah banyak, kena seksa banyak, kalau buat dosa sikit kenalah sikit. Jadi macam itulah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak akan menzalimi hamba-hambanya. Kadar mana yang mereka buat, sekadar itulah yang akan Allah Taala berikan. Jadi oleh kerana itulah maka kita ni janganlah rasa bimbang akan sempat kira ke tak sempat kira ke apa yang kita baik ni. Jangan fikir apa yang sempat kira tak sempat kira, tapi kita kena fikir setakat mana kebaikan. Jadi walaupun, sebab itulah maknanya walaupun sedikit, sebagaimana kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun takutlah kamu kepada neraka walaupun bisyakki tamrin, maknanya sebelah biji tamar, maknanya itu dalam masalah sedekah tu, walaupun perkara tu sedikit, jangan rasa la tahkiranna minal hasanat. Jangan kamu rasa bahawa sedikit kebaikan itu, walaupun sedikit, jangan kamu rasa macam alah sikitnya, tak perlulah kan, tak perlu buatlah kan. Tak. Berusahalah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata la yuzlamun. Akhirat nanti kamu tak akan dizalimi walaupun sedikit. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas daripada itu ialah ayat kita baca sekarang, ayat 26 insya-Allah, ayat 26. Kulillahumma malikal mulk. Katakanlah. Jadi ayat ni sebab nuzul. Ada sebab nuzulnya, iaitu ulama-ulama yang menyebutkan tentang sebab nuzul ini ialah kerana dia katakan bahawa ada dia katakan semasa pembukaan kota Mekah, ada yang kata sebelum daripada itu lagi, tapi yang pentingnya ialah Nabi pernah berjanji kepada para sahabat ketika satu peperangan, satu kemenangan, maka Nabi berkata kepada sahabat, nanti kita semua ni akan diberikan Rom dan juga Parsi. Maksudnya ialah kita akan diberi kemenangan. Rom dan juga Parsi pada masa itu kita ingatlah kan, ia adalah merupakan dua kuasa besar. Kalau kita kata sekarang ni macam dia super power hari ini, kita semua akan dapat mengalahkan dua super power ni. Jadi pada masa itu diriwayatkan orang-orang munafikun, di kalangan orang munafikun lah. Dan ada mengatakan juga dalam riwayatnya adalah orang-orang Yahudi juga yang mengatakan, setengah daripada mereka mengatakan, mereka kata apa? Tapi yang popularnya adalah orang munafik. Munafik ni kata hayhat, dia kata. Hayhat ni dalam bahasa Arab artinya ialah jauh lah, mana ada. Itu kelentong lah kalau kita sekarang lah kan. Tipu lah, mana ada. Boleh lah kalau nak kalahkan orang Arab, boleh lah. Ini orang Farsi ni, orang Rom ni, ini bukan main-main ni. Kita nak kalahkan mereka. Jadi kata-kata mereka ni, nak kata ni mereka ni merendahkan, mereka ni macam memperlekehkan lah orang Islam ni, ataupun sebenarnya nak memperlekehkan Nabi lah. Kata Nabi ni cakap banyak lah, mana boleh kalahkan. Jadi ketika itulah, ketika orang-orang munafik tu berkata macam tu, maka turunlah ayat ni. Ayat ni kata apa? Kul, katakan kepada mereka ni, beritahu kepada mereka ni, Allahumma ni ialah dari segi bahasa Arabnya ialah dia berasal daripada ya Allah, macam tu, ya Allah, kemudian dibuang ya di depan tu, kemudian diletakkan mim di belakang tu, digantikan dengan mim belakang. Jadi Allah, ya Allah, jadi Allahumma, mim tu disabdukan. Jadi Allahumma, maknanya ya Allah. Jadi kalau kita biasa kita berdoa kan, ya Allah, Allahumma tu artinya ialah ya Allah, kita menyerulah, kita memanggil Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, ya Allah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi ni, katakan kepada mereka ni, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, engkaulah malik kepada mulk, engkaulah pemilik kepada kerajaan, engkaulah pemilik kepada kuasa. Kuasa apa kan?
tu'ti. Jadi oleh kerana kekuasaan segala ni, kekuasaan langit, bumi, kekuasaan orang yang berkuasa kan. So, kita katakan ada super power, power tak power lah kan. Orang yang berkuasa atas dunia ni, semua tu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan kepada mereka. Jadi oleh kerana Allah yang berikan kepada mereka, maknanya kalau Allah Ta'ala nak ambil balik, apa susahnya? Allah yang beri. Dia yang beri, dia nak ambil balik. Dia punya kuasa kan. Oleh kerana dia malikul mulk. Dia yang memiliki mulk, maka oleh kerana itulah tu'til mulka man tasya. Kau ya Allah, engkau boleh beri. Siapa kekuasaan ni kau nak beri pada siapa? Man tasya, kau boleh beri. Dan kemudian wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan kau boleh cabut balik. Kau boleh ambil balik. Tanzi'u. Tanzi'u ni menarik keluar balik. Menarik semua. Al-mulka, kekuasaan tu, mimman tasya. Daripada sesiapa yang kau nak. Jadi kalau kau nak tarik, boleh. Wa tu'izzu man tasya. Ya Allah, engkau ni tu'izzu. Memberi kemuliaan. Man tasya. Orang-orang yang kau nak beri. Dan kemudian, wa tuzillu man tasya. Kau boleh hinakan sesiapa yang kau kendaki. Makna orang sekarang nampak macam hebat, bangga, proud dengan hebat. Kalau Allah Ta'ala nak hinakan dia, boleh kan. Jadi ertinya sini lah, ini keyakinan kita kan, orang yang beriman ni kan. Kalau kita tengok kekuasaan besar-besar pun Allah Ta'ala beri pada dia. Kita tak bangga kan. Kalau kita pun kita dapat kuasa, kita dapat apa kan, jawatan dan sebagainya, kita tak bangga. Sebab apa? Allah Ta'ala boleh cabut bila-bila masa kalau dia nak kan. Jadi oleh kerana itulah kita ingat ayat ni, Qulillahumma malikal mulk. Allah Ta'ala tu sifat dia adalah malikal mulk. Dia tu adalah malik kepada mulk. Jadi biyadikal khair. Allah Ta'ala ajar kat sini kan, iaitu kita katakan biyadikal khair. Ya Allah, pada kekuasaan engkau lah. Dalam mazhab Ahlussunnah, biyadika tu maksudnya ialah bikudratika, maksudnya. Iaitu dengan di dalam kekuasaan engkau lah al khair, kebaikan. Jadi kalau ikutnya ialah biyadikal khairi wasyarr, maknanya bukanlah kebaikan saja, bukanlah benda-benda yang dipandang baik oleh manusia saja di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebaliknya pun adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala juga kan. Maknanya semua benda di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak disebutkan di sini asyarr. Ulama kata tidak disebutkan asyarr di sini ialah kerana ta'adduban. Ta'adduban tu artinya kita mesti beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun segala-galanya adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tak sebut keburukan itu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sebenarnya ialah pada kekuasaan Allah Taala juga kan. Jadi disebutkan kebaikan saja. Biyadikal khair, kebaikan-kebaikan semuanya pada milik engkau, pada kekuasaan engkau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan engkau ini adalah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Qadir, di atas segala sesuatu. Kemudian disebut selepas daripada itu, ayat yang ke-27 ialah tentang nak tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalaulah kita kata al-mulk ni, kerajaan, kekuasaan ini Allah Ta'ala boleh beri, boleh tarik daripada siapa saja dengan kehendaknya. Sama jugalah kita tengokkan bahawa kekuasaan Allah ini, dia boleh tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil layl. Malam juga siang dia boleh keluarkan, dia boleh masukkan. Dia boleh tukar gantikan. Siapa yang ada kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Manusia boleh tukarkan tu. Boleh tolak-tolak, boleh tolak bumi, boleh tolak matahari. Kita tengok jadi malam ada panjang, malam ada pendek. Sebab itulah dia kata, ulama kata dimasukkan, seolah macam dimasukkan. Kadang-kadang dia ambil sikit. Kadang-kadang malam tu ambil waktu siang sikit. Kadang-kadang siang tu ambil waktu. Kita tengok, sebab itulah kita tengok waktu maghrib, waktu subuh kita kan tak sama. Dia bergerak-gerak. Ini kita yang berada di negeri Khatulistiwa. Kalau orang yang berada di jauh di Amerika ke, di utara, di hemisfer utara sana kan, di Jepun apa kan. So malam dan juga siang tu sangat berbeza dalam setahun tu kan. Dalam bulan Jun dia lain, dalam bulan Januari dia lain. Nak katakan itulah Allah Ta'ala tu semua yang buat tu tulijul laila. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia boleh ubah-ubah tu kan, dia boleh masuk sini, masuk malam, masuk siang tu kan, maka apalah sangat ini kekuasaan yang ada pada manusia. Allah Ta'ala boleh ambil je anytime saja kan. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kemudian seterusnya disebut sinilah wa tukhriju. Allah Ta'ala kata wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dia boleh keluarkan al-hayya, benda hidup, daripada mayit, daripada satu benda yang mati. Ulama buat contoh sini ialah apa? Iaitu manusia sebagai contoh. Manusia ni kan hidup, kita ni hidup. Kita datang daripada apa? Daripada mayit, iaitu air mani kan. Dan kemudian lagi kita tengok binatang.
Binatang daripada apa? Kadang-kadang daripada telur. Binatang yang ada telur lah kan. Telur tu mati. Kita makan telur kan. Kemudian telur tu diramkan. Kemudian tiba-tiba ada benda hidup dalam tu. Boleh keluar. Jadi Allah Ta'ala keluarkan benda hidup daripada benda yang mati. Dan kemudian sebaliknya pula, وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Daripada benda hidup keluar benda mati. Iaitu apa? Kita tengok kan, burung, kita tengok ayam, tiba-tiba bertelur. Telur tu mati. Macam mana? Mati keluar daripada hidup. Hidup keluar daripada mati. Kita tengok berpusing-pusing. Semua ni Allah Ta'ala boleh buat kan. Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala mampu berkuasa untuk jadikan benda tu semua, maka apa payah sangatnya Allah Ta'ala nak ambil kuasa-kuasa tadi ni. Itu ialah untuk kita merenungi, berfikir tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa tarzuqu man tasha', dan Allah Ta'ala ni kan, dia boleh berikan tarzuqu. Kamu ni ya Allah boleh beri rezeki man tasha' bighairi hisab. Boleh beri rezeki kepada sesiapa saja tanpa hisab. Maknanya ialah tanpa hisab ni rizqan wasi'ah. Kata tafsir Jalalain, iaitu Allah Ta'ala boleh beri sebanyak-banyak dia nak berikan. Tanpa hisab, maknanya tanpa kira lah katakan. Orang kata tak berkira. Kalau orang kita kan, kalau orang ni, walillahil masalul a'la. Allah Ta'ala tu contoh, bukanlah macam tu. Tapi maksudnya ialah, bighairi hisab tu ialah tanpa, tak adalah kan, tak ada sekatan-sekatan langsung kan. Dia boleh beri apa saja. Seterusnya, ayat yang seterusnya kita akan baca, iaitu ayat yang ke-28. La yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya. Sekarang kita masuk pula bercerita tentang iaitu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan Allah. Walaupun ayat ini seolah-olahnya la yattakhizi itu tidak. Tidak, tetapi tidak di sini ialah tidaklah orang itu tidak layak sepatutnya. Artinya lah tidak layak, tidak sepatutnya. Ayat ini dikatakan sebab turunnya adalah berkaitan, ada beberapa cerita tentang ni, tapi kita ambil yang paling popular lah mengenai ayat ini, ialah itu apa? Iaitu sebab nuzulnya ialah berlaku kerana ada sebilangan daripada orang-orang Ansar. Orang Ansar maknanya orang yang tinggal di Madinah ni, mereka ni tinggal bersama dengan orang Yahudi kan. Sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW lagi, memang dah ada orang Yahudi di situ. Jadi telah dikatakan setengah daripada mereka ni orang Yahudi, orang Arab ni orang Arab yang Muslim, selepas tu mereka menjadi Muslim lah. Mereka ni ada sebenarnya macam hubungan lah dengan orang-orang Yahudi ni. Hubungan maksudnya ialah ada perjanjian dan sebagainya kan. Jadi kawan-kawan mereka lah orang Yahudi ni kan. Jadi apabila datangnya Islam, mereka dah jadi Islam. Jadi hubungan mereka ni masih baik, tidak masalah dari segi zahirnya kan tak. Tetapi masalah dalam hati mereka masih lagi memberi kepercayaan kepada setengah-setengah daripada orang Yahudi ni. Jadi sebab itulah dikatakan turunnya ayat ini. Itu satu pendapat lah. Satu pendapat lagi yang menceritakan juga ialah berlaku ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat bernama Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit semasa peperangan Ahzab dia pun macam tu juga, dia ada baik dengan orang-orang Yahudi ni. Dia ada macam perjanjian, ada kawan-kawan dia dan sebagainya kan. Jadi semasa peperangan Ahzab, dia telah berkata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada bersama dengan aku, kawan-kawan aku ni seramai 500 orang Yahudi. Maknanya ramai 500 orang Yahudi yang bersama dengan aku yang akan mendefendkan kita. Jadi kita ni dah dikepung ni. Kan, perang Ahzab tu maknanya dikepung Madinah. Ahzab ataupun Khandaq kan. Apabila kita dikepung, jadi aku nak bawa mereka ni bersama-sama untuk mendefend Madinah ni. Apa kata Nabi? Iaitu pada masa ni turun ayat ini. Iaitu la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya. Orang-orang beriman tak boleh sepatutnya mengambil orang-orang kafirin sebagai awliya. Iaitu awliya ni semaknanya ialah mengambil mereka sebagai wali, mengambil mereka sebagai pemimpin, memberi kepercayaan dan sebagainya kepada orang-orang kafir. Min dunil mu'minin. Maknanya tak boleh beri kepercayaan kepada orang-orang kafir sedangkan orang mukmin ada. Sedangkan kita sepatutnya bergantung kepada orang mukmin. Sepatutnya kita ni memberi kepercayaan kepada orang mukmin. Wa man yaf'al zalika, Allah Ta'ala kata, wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'in illa tattaqu minhum tuqah. Kalau Allah Ta'ala kata, siapa yang buat macam tu, wa man yaf'al zalika, siapa yang buat perangai macam ni, siapa yang masih lagi mengambil orang-orang kafir ni sebagai kepercayaan mereka, mereka bukan, kita cerita ni bukan maknanya tak boleh kita berinteraksi dari segi muamalat biasa, tu tak jadi masalah. Tapi bila kita memberikan kepercayaan, melantik mereka,
dipanggil al-muwalah. Penjelasan ni panjang, tapi muwalah itu di antara ertinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang buat macam tu, falaisa minallah fi syai'in. Maka dalam tafsiran dia kata, falaisa min dinillah fi syai'in. Maka itu tak termasuk dalam agama Allah. Itu maknanya itu bukan daripada ajaran Islam, kita kata dalam bahasanya. Perangai macam tu, itu bukan daripada ajaran Islam. Fi syai'in illa an tattaqu, kecuali Allah Ta'ala sebut pengecualiannya, kecualilah kalau kamu ni an tattaqu minhum tuqah, iaitu apabila kamu ni dalam keadaan takut yang menyebabkan kamu terpaksa buat macam tu. Tetapi boleh buat macam tu pun hanyalah buat secara zahir saja. Dari segi hati tetap tak boleh kan. Sebab apa, hati ni orang tak tahu kan. Jadi ulama-ulama kata, sebagai contohnya kalau kita berada di satu tempat yang mana tak boleh kita melantik orang lain, kecuali melantik orang kafir juga. Pada ketika tu boleh kan secara zahirnya. Tetapi hati tetap juga mestilah tidak reda dengan apa yang kita buat tu. Jadi illa an tattaqu minhum tuqah, iaitu takhafu makhafatan. Kamu takut dengan perasaan takut, kamu terpaksa buat macam tu, maka wa yuhazzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran kat sini kan. Iaitu beri amaran apa? Wa yuhazzirukumullahu nafsah, artinya Allah Ta'ala ingatkan kamu. Ingatkan kamu kemurkaan Allah. Ghadaballah. Allah Ta'ala ingatkan kamu, maksudnya ingatkan kamu nafsahu, iaitu Allah Ta'ala ingatkan tentang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kamu buat macam tu. Wa ilallahil masir, dan nantinya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir, kul. Masih lagi bercerita, kita bercerita tentang iaitu muwalah sini, iaitu perasaan kita ni bersandar, percaya, lebih percaya kepada orang kafir kan, memberi kepimpinan kepada mereka dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, kul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakan, in tukhfu, kalau kamu masih menyembunyikan. Kamu menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kamu. Artinya apa? Ulama tafsir kata, iaitu dengan kamu ni memberi mualat di dalam hati kamu. Maknanya masih ada lagi perasaan dalam hati kamu tu, nak beri kepercayaan kepada mereka kan. Nak yakin kepada mereka kan. Nak bersandarkan kepada mereka. Allah Ta'ala kata, in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu. Ataupun kamu buat secara terang-terangan. Maknanya bukan sembunyi-sembunyi, memang buat secara terang-terangan. Jadi sama ada dalam hati sahaja, ataupun kamu ni terang-terangan menyokong mereka dan sebagainya. Ya'lamhullah. Allah Ta'ala kata, Ya'lamhullah. Allah Ta'ala tahu. Jadi maknanya kamu tak boleh sembunyilah. Kalau kamu ni masih lagi nak buat lagi perangai tu, nak buat diam-diam ke di belakang ke, tak apa, orang tak tahu kan, kita tak bising-bising dalam net kan, kita hanya sokong senyap-senyap saja kan, jaga-jaga. Allah Ta'ala kata, Ya'lamhullah. Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala tahu perbuatan kamu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan Allah tahu bukan sekadar dalam hati kamu, Allah Ta'ala tahu semua. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua Allah Ta'ala tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mampu untuk apa? Untuk ta'zib man walal kuffar. Kata tafsir jalan lain. Iaitu qadir situ, qadir apa? Mampu, berkuasa untuk apa? Untuk mengazabkan orang-orang yang masih lagi berkeras. Dia nak juga dengan perangai macam tu. Sedangkan walaupun mungkin zahir tak nampak kan, tapi dalaman dia masih ada lagi. Maka Allah Ta'ala kata, wallahu ala kulli syai'in qadir ala ta'zibi man walal kuffar. Siapa-siapa orang yang memberikan walak mereka kepada orang kafir, memberikan kepercayaan tempat mereka dipercaya, lebih percaya daripada orang beriman. Ini bukan kita ceritalah dari sini nanti kita katakan nanti kita nak baiki kereta, kita percaya kepada mekanik. Itu bukan cerita tu, tapi makna kepercayaan secara umumnya, secara bukan spesifik macam tu maksud saya kan, tapi maksud kita ialah yang disebutkan sinilah, maksud secara umumnya dia masih percaya kepada orang kafir daripada orang mukmin. Jadi itu adalah merupakan larangan Allah yang dahsyat kan, dalam ayat yang kita baca, iaitu ayat 28 dan juga 29 daripada surah Al-Imran pada hari ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kita, insya-Allah, menjadikan kita sentiasa terpandu dengan Al-Quran, dengan pembacaan-pembacaan kita ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjauhkan kita, la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, selepas daripada dah beri hidayah kepada Allah, kepada kita, ya Allah, maka janganlah engkau palingkan hati kami ini. Setakat itu saja, insya-Allah. Jangan lupa untuk share kepada semua sekali, insya-Allah, sahabat-sahabat kita di mana saja berada, di link yang mana kita ada ni, insya-Allah berikan kepada semua, insya-Allah, yang ingin untuk memberi saham dalam
mengembangkan lagi video kita ni, sila hubungi nombor telefon yang tertera di situ, insya-Allah kan. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.